Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Syara binti Roslan. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin menerangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Pengenalan. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Menurut the National Association for the Education, pendidikan awal kanak-kanak merujuk segala program pendidikan yang memberikan asuhan, layanan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur 8 tahun. Ia memberikan asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal yang bersesuaian dengan umur dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang kondusif. Seterusnya, pendidikan awal kanak-kanak merupakan permulaan kepada fenomena pembelajaran sepanjang hayat, tingkah laku dan kesejahteraan yang diterapkan dalam kalangan kanak-kanak. Ia juga berperanan dalam memperkembangkan lagi potensi kanak-kanak bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara yang bermatlamatkan menuju sebuah negara yang seimbang dan harmoni. Di Malaysia, terdapat dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak. Peringkat yang pertama iaitu taska yang dihaskan untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Manakala peringkat yang kedua iaitu prasekolah atau tadika yang dihaskan untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Bagi kanak-kanak di bawah umur 4 tahun tertakluk kepada Akta Taman Asuhan 1984/308, manakala kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996/550. Oleh itu, pendidikan awal merupakan program tidak formal yang memberikan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak sebelum dimasukkan ke tahun 1 di sistem persekolahan yang formal. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Alia Natasha binti Asrullah. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia mempunyai dua, iaitu taska dan tadika. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang taska. Taska bermaksud Taman Asuhan Kanak-kanak. Taska mengambil kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Aktiviti taska ini selalunya diatur mengikut keselesaan kanak-kanak untuk merangsang daya sensori mereka, mengembangkan kemahiran motor halus dan motor kasar mereka, serta meningkatkan keupayaan mereka untuk bercakap. Taska mempunyai dua kategori, iaitu taska di pusat dan taska di rumah. Taska di rumah mengambil kanak-kanak tidak lebih daripada 10 orang, dan taska di pusat pula mengambil 10 orang kanak-kanak, 10 atau lebih orang kanak-kanak. Setiap pusat penjagaan taska ini perlu didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu JKM. Okey, saya akan bercakap tentang tadika pula. Tadika atau nama singkatnya ialah Taman Didikan Kanak-kanak. Bukan sahaja dipanggil taska, tapi nama lainnya adalah tadika atau prasekolah. Di tadika akan mengambil kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, menyediakan aktiviti akademik, pembelajaran akademik yang berasaskan mata pelajaran, memberi peluang untuk kanak-kanak belajar berkomunikasi, bersosial dan pelbagai aktiviti yang positif yang mereka boleh lakukan. Bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu mesti diajar sebagai subjek yang utama. Tadika ini dijalankan di pusat seramai 10 atau lebih kanak-kanak. Semua guru yang mengajar di tadika perlu dilatih dan disahkan dengan sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tadika ini di bawah jagaan Kementerian Pendidikan Negara atau Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Jabatan Pendidikan Negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan membentangkan tentang perbezaan tadika swasta dan kerajaan pula. Bagi tadika swasta ialah sebuah milik persendirian, sebuah tadika milik persendirian
yang mempunyai silibus mereka sendiri. Kos pembelajaran mereka juga agak mahal berbanding dengan tadika kerajaan. Nisbah guru dan murid yang rendah bermaksud di tadika swasta tidak mengambil murid yang agak ramai. Mereka mengambil lebih kurang dalam 10 atau 15 orang sahaja. Perkembangan serta pembelajaran kurikulum yang berterusan. Kurikulum yang mereka mengikuti adalah bebas, secara bebas, bukan mengikuti KSPK ataupun buku pemata. Contoh tadika swasta di Malaysia adalah bernama Little Calypso, jenis Aulat, tadika CIT dan sebagainya. Bagi tadika kerajaan pula, tadika kerajaan adalah milik kerajaan dan prasekolah di Malaysia ini adalah di bawah jagaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kos pembelajaran di tadika kerajaan ini adalah lebih murah berbanding daripada tadika swasta yang lain. Okey? Nisbah guru dan murid di tadika kerajaan ini adalah lebih ramai, iaitu seramai 20 ataupun 30 orang dalam setahun. Okey. Mereka juga menggunakan sistem kurikulum yang digunakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Munawwarah binti Khalid. Nombor matrik 3232003931. Hari ini saya ingin menerangkan tentang implikasi pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang amat penting bagi mengembangkan generasi yang berwibawa pada masa akan datang. Perkembangan kanak-kanak sangat dititik beratkan oleh golongan dewasa bagi mengetahui tahap dan pencapaian perkembangan seorang kanak-kanak tersebut. Terdapat beberapa kesan pendidikan awal kanak-kanak dalam perkembangan mereka. Antaranya ialah perkembangan bahasa, iaitu dengan mempelajari asas bahasa, mereka boleh dan fasih berbahasa dengan cepat di usia yang muda. Ini dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan lagi kemampuan berbahasa dan bersosial dengan baik. Contohnya, mereka akan diajarkan dengan belajar kosakata baru. Di prasekolah pula, anak-anak akan diajar dengan cara berinteraksi antara rakan sebaya dan belajar tentang kerjasama, berkongsi, menghormati dan perbezaan manusia. Selain itu, mereka juga akan memahami perasaan orang lain. Mereka juga akan dapat mendengar kata dan berkemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu mereka memupuk sifat kemandirian. Pendidikan awal kanak-kanak membantu mereka memupuk sifat kemandirian dengan menjadikan mereka seorang yang berdikari. Dengan mengajar, mereka melalui keterampilan seperti merawat diri, mengambil keputusan kecil dengan baik dan membahagikan waktu dengan baik. Oleh itu, ini dapat memberi mereka berasa percaya diri yang lebih dan dapat berkemampuan untuk berdikari di masa hadapan. Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak juga memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mempelajari tentang nilai-nilai moral, etika dan sikap yang baik. Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak juga akan diajarkan dengan pentingnya kejujuran, kebaikan, menghormati orang lain dan berbuat baik kepada sesama Islam. Akhir sekali, melalui pendidikan awal kanak-kanak, kanak-kanak akan memperoleh dasar-dasar akademik seperti membaca, menulis dan mengira. Mereka juga diajarkan tentang berbagai konsep dan dapat membantu meningkatkan dasar pengetahuan yang akan membantu mereka di tahap pendidikan selanjutnya. Dengan itu, ini akan menunjukkan bahawa anak-anak yang mengikuti pendidikan awal kanak-kanak sangat berkualiti. Mereka dapat keunggulan akademik yang lebih besar pada masa hadapan. Mereka juga akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berhasil dalam pendidikan dan pencapaian prestasi akan lebih tinggi.
Itu sahaja implikasi pendidikan awal kanak-kanak daripada saya. Sekian, terima kasih.